kembali lagi ke channel Cikgu Chef Tutorial. Jangan lupa like, Comment, share and subscribe. channel ini. Let's go to the tutorial. Dan jangan lupa tekan butang notification. Bye. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Chef Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan bab 3 yaitu teori pengeluaran dan kos pengeluaran. 3.4 Ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan. Tetapi perbincangan pada kali ini adalah khusus kepada ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran. Perbincangan pertama adalah konsep ekonomi bidangan, dalaman dan luaran. Perbincangan kedua adalah faktor ekonomi bidangan luaran dan perbincangan ketiga adalah faktor tak ekonomi bidangan luaran. Walaupun kita sudah membincangkan konsep ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan pada perbincangan yang sebelumnya, tetapi Cikgu akan bincangkan secara ringkas juga untuk perbincangan ini sebab mana tahu ada yang sudah lupa atau ada yang tidak dapat mengikuti tutorial sebelum ini. Oke, ekonomi bidangan merupakan faedah yang dinikmati oleh firma karena beroperasi secara besar-besaran sehingga menyebabkan kos purata jangka panjang menurun dan terdiri daripada ekonomi bidangan dalaman dan ekonomi bidangan luaran. Tak ekonomi bidangan pula merupakan masalah yang dihadapi oleh firma yang beroperasi secara besar-besaran sehingga menyebabkan kos purata jangka panjang meningkat. Dan ia terdiri daripada tak ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan luaran. Sekarang kita lihat perbandingan bagi dalaman dan luaran. Secara ringkasnya, dalaman merujuk kepada dalam lingkungan firma itu sendiri, manakala luaran merujuk kepada di luar lingkungan firma itu sendiri. Dan dari segi keluk, kalau kita lihat, bagi dalaman hanya ada satu keluk kos purata jangka panjang LSI, manakala bagi luaran pula terdapat beberapa keluk kos purata jangka panjang. Dalam perbincangan ini, terdapat 3 keluk kos purata jangka panjang. Bagi memudahkan perbincangan, kita akan lihat juga apa itu ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman secara ringkas. Ekonomi bidangan dalaman merujuk kepada faedah yang dinikmati oleh firma kerana beroperasi secara besar-besaran sehingga menyebabkan kos purata jangka panjang menurun. Digambarkan oleh keluk LSI jangka panjang yang sedang menurun. Oke, manakala tak ekonomi bidangan dalaman merupakan masalah yang dihadapi oleh firma yang menyebabkan kos purata jangka panjang meningkat apabila jumlah keluaran bertambah. Dan ini adalah dalam lingkungan firma itu sendiri seperti yang digambarkan oleh keluk kos purata jangka panjang LSI yang sedang meningkat. Maka perbincangan utama kita adalah merujuk kepada ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran. Oke, untuk ini kita akan perlu fokus kepada keluk. Kalau kita lihat keluk, terdapat 3 keluk kos purata jangka panjang, yaitu LSI 0, LSI 1, dan LSI 2. Oke, bagi memudahkan perbincangan, Cikgu akan hilangkan dahulu keluk LSI 1 dan LSI 2, dan hanya terdapat satu keluk yaitu LSI 0. Untuk kita melihat bagaimanakah proses peralihan keluk kos purata jangka panjang apabila berlakunya penurunan atau peningkatan kos purata jangka panjang. Oke, kita lihat dahulu apa itu ekonomi bidangan luaran. Ekonomi bidangan luaran merupakan faedah yang dinikmati oleh firma atau kecekapan yang dinikmati oleh firma yang menyebabkan kos purata jangka panjang menurun. Dan keadaan ini berlaku di luar daripada lingkungan firma itu sendiri. Bermakna di luar daripada kawalan firma. Sekarang kita lihat keluk. Ini digambarkan oleh peralihan keluk kos purata jangka panjang ke bawah. Oke, dari LSI 0 kepada LSI 1. Beralih ke bawah. Bukannya bergerak di sepanjang keluk, tetapi beralih ke bawah. Ini adalah ekonomi bidangan luaran, yaitu penurunan kos purata jangka panjang walaupun kuantiti keluaran firma kekal pada Q. Ini berlaku karena disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran. Oke, manakala tak ekonomi bidangan luaran merupakan masalah yang dihadapi oleh firma atau penurunan kecekapan oleh firma yang menyebabkan
kos purata jangka panjang meningkat akibat daripada faktor-faktor persekitaran yang di luar daripada lingkungan firma itu sendiri. Dan ini digambarkan oleh peralihan keluk kos purata jangka panjang ke atas. Sekarang kita lihat keluk. Keluk kos purata jangka panjang LAC 0 beralih ke atas ke LAC 2. Ini adalah penurunan kecekapan, yaitu peningkatan kos purata jangka panjang walaupun kuantiti keluaran kekal pada Q. Peningkatan kos purata jangka panjang itu adalah disebabkan oleh faktor-faktor luaran yang di luar daripada kawalan firma itu sendiri. Dan ini digambarkan oleh peralihan keluk kos purata jangka panjang LAC ke atas dari LAC 0 ke LAC 2. Inilah yang dikatakan sebagai ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran. Sekarang kita akan lihat beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi bidangan luaran. Faktor yang pertama adalah ekonomi pemusatan. Ekonomi pemusatan berlaku apabila sesebuah kawasan perniagaan atau perusahaan yang menempatkan pelbagai firma yang berlainan. Ini menunjukkan kedudukan firma yang berada di kawasan yang strategik. Pemusatan seumpama ini akan memberi kebaikan kepada firma dari segi infrastruktur, bekalan bahan mentah, dan bekalan buruk. Selalunya pusat perniagaan disediakan pelbagai kemudahan infrastruktur seperti pengangkutan dan perhubungan yang menjimatkan masa dan kos. Dengan itu, firma mudah mendapat bekalan bahan mentah yang disediakan oleh firma lain dalam kawasan tersebut. Faktor kedua adalah ekonomi integrasi. Ekonomi integrasi berlaku secara menegak dan mendatar. Integrasi menegak berlaku apabila firma yang mengeluarkan barangan berbeza tetapi saling berkaitan dan akan bergabung. Sebagai contohnya, firma penternakan ayam, firma pemprosesan ayam, dan kedai menjual ayam akan membentuk kerjasama dan bergabung. Integrasi mendatar berlaku apabila firma yang menjalankan aktiviti yang sama akan bergabung. Sebagai contohnya, beberapa buah firma pengeluar kereta akan bergabung dan menjalankan pengeluaran secara besar-besaran. Ini akan menurunkan kos purata jangka panjang firma. Faktor ketiga adalah ekonomi pembangunan tenaga buruh. Akibat daripada perkembangan industri secara besar-besaran, ini akan menyebabkan pembukaan pusat latihan dan kemahiran buruh dalam kawasan tersebut. Ini sebenarnya akan memberi keuntungan kepada firma yang beroperasi di kawasan tersebut. Ini karena firma akan lebih mudah mendapatkan bekalan tenaga buruh mahir dan buruh separuh mahir. Dengan itu, firma dapat menjimatkan kos karena tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk menampung latihan kemahiran pekerja. Faktor keempat adalah ekonomi penyelidikan dan pembangunan. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh sesebuah firma yang mahir dalam sesuatu perkara akan memberi manfaat kepada firma lain. Ini berlaku melalui perkongsian idea dan pemindahan teknologi antara firma. Di samping itu, penyelidikan yang dilakukan oleh institusi pengajian tinggi dan institusi penyelidikan dalam teknik pengeluaran moden turut memberi manfaat kepada firma. Penggunaan teknik pengeluaran moden akan meningkatkan daya pengeluaran dan seterusnya menurunkan kos purata pengeluaran. Faktor kelima adalah ekonomi teknologi maklumat. Perkembangan teknologi maklumat membolehkan maklumat dapat disampaikan dengan cekap dan pantas. Inilah yang berlaku dalam dunia sekarang. Ini membolehkan urusan perniagaan dalam talian dapat dilakukan dengan pantas dan cekap pada bila-bila masa. Keadaan ini akan menjimatkan
masa dan kos firma tersebut. Maka kesannya, daya pengeluaran meningkat dan kos purata pengeluaran menurun. Seterusnya, kita lihat pula faktor-faktor yang menyebabkan tak ekonomi bidangan luaran. Faktor yang pertama adalah tak ekonomi pencemaran. Tak ekonomi pencemaran berlaku apabila pusat perindustrian berkembang dengan sangat pesat dan tidak terkawal. Pelepasan asap tebal dari kilang dan pelupusan sisa buangan yang tidak teratur akan menimbulkan masalah pencemaran. Keadaan ini akan merugikan firma-firma lain. Khususnya, firma yang berasaskan kepada hasil tangkapan ikan akan mengalami kerugian karena hasil tangkapan ikan yang berkurangan akibat daripada pencemaran air. Di samping itu, kos membersihkan semula alam sekitar selalunya bukan hanya ditanggung oleh firma yang terlibat, tetapi juga semua firma yang berada dalam kawasan tersebut. Faktor kedua adalah tak ekonomi kesesakan. Tak ekonomi kesesakan berlaku apabila pusat perindustrian berkembang dengan sangat pesat sehingga menyebabkan kesesakan. Ini akan menjejaskan kelancaran pergerakan dan perhubungan. Kesannya, bahan mentah yang dipesan tidak sampai tepat pada masanya. Begitu juga dengan barangan yang perlu dihantar kepada pelanggan juga mengalami kelewatan. Ini akan memberi kerugian kepada firma tersebut. Di samping itu, pekerja-pekerja juga mungkin lewat datang ke tempat kerja akibat daripada kesesakan lalu lintas. Faktor ketiga adalah tak ekonomi kenaikan upah. Tak ekonomi kenaikan upah berlaku apabila pusat perindustrian berkembang dengan sangat pesat dan keperluan tenaga buruh menjadi semakin meningkat. Keadaan ini menyebabkan firma terpaksa bersaing untuk mendapatkan buruh mahir dan buruh kurang mahir. Firma yang mempunyai keuangan kukuh akan sanggup menawarkan kadar upah yang tinggi untuk mendapatkan tenaga buruh. Kenaikan upah ini akan memberi kesan kepada firma lain dalam industri, karena firma-firma lain terpaksa menaikkan upah buruh untuk mengelakkan pengaliran tenaga buruh keluar. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran. Jadi satu perkara yang perlu ditekankan di sini adalah konsep luaran merujuk kepada di luar daripada lingkungan firma atau dengan kata lain di luar kawalan firma tersebut, tetapi berlaku di sekitar daripada firma tersebut. Sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian dan terima kasih.